Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat selamat tengah hari. Terima kasih Tuan Haji Izani, Ketua-Dua Gabungan Penulis Muda Gemah, Barisan Ahli Bahasa Gemah, Cikgu M. Arif dan ahli Gemah penulis. Kita sering jumpa Saya begitu terharu sebab sering kali diberi peluang untuk bersama damping dengan semualah sahabat semua. Dan bila saya mendengar Cikgu M. Arif tadi, saya rasa takut sebab bukan mudah untuk menjadi penyair yang betul-betul ayat Quran tu tak boleh buat main-main. Bahawa kalau kita tidak berada di landas yang betul, rugi kita di sana nanti. Jadi nawai itu segala-galanya bermula dengan niat. Baik, saya baca semuanya cerpen dalam ni ada 19 buah. Ya, ada baca semua. Saya baca dan saya kupas dengan secara langsam keseluruhan untuk kita rumus. Saya tidak seperti Cikgu M. Arif masa yang diberi kepada saya sampai 1-2 jam. Kira kertas ada dengan saya lah. Saya 9 lebih tadi baru saya print. Saya lalu kita lalu sebab penulis berkenaan saya harap ada di sini. Mungkin ada, mungkin tak ada. Tak apalah, tapi saya sentuh semua. Okey, baik. Pelamik Igawan, Abedi Ismail Daud. Dia ada di sini Ada. Tak apa 7 halaman. Muka surat 105 hingga 111. Perlu saya tegaskanlah untuk saya sendiri dan kawan-kawan semua. Setiap benda kita mulakan sajak ke apa saja, drama ke apa saja, cerpen, intro, pembukaan tu tahukah kita pembukaan tu, intro tu apa yang perlu kita letak dalam untuk cerpen. Kalau cerpen mesti ada benda kita tempuh tu 4 benda tu lah. Tema plot, latar, sudut pandang. 4 tu kita tak boleh main-main tu. Seolah-olah 4 tu atau 3 paling tidak ada di intro. Permulaan tu ada dah. Paling tidak watak utama kita tunjukkan, sama ada nama dia, apa perwatakan dia, latar masa atau tempat. Latar tu betul. Mesti kita kena fokus selalu situ. Okey, tak apa. Lepas ni kita beritahu macam mana pula dan bagaimana saya alami itu. Contohnya. Okey. Dalam cerpen ini bagi saya ada keliru dan celaru. Pelami tu kita kena, dia tidak tumpu kepada satu arah. Satu arah. Kalau cerpen itu kalau itu sungai harus mengalir kepada satu tempat kita nampak. Menurut Paul, ketunggalan fikiran dan aksi dapat dikembangkan menerusi satu garis dari awal hingga akhir. Di dalam cerpen tidak dimungkinkan terdapat aneka peristiwa. Jangan mencelarukan. Nak beritahu 1, 2, 3 lagi. Tiap-tiap watak lain semua bercara ke masing-masing bicara. Tak boleh. Kita kena menjurus kepada watak A saja kali A. Itu mungkin kita kata itu hak kita. Tak apa, itu hak kita. Tapi kalau kita tidak mahu, kalau kita tidak jumpa benda yang sebenar, maka kita berada dengan kita. Okey. Waxing alami Anwar Saleh 11 muka.
paling banyak tu belah dua belah, ada 2 buah cerpen, 3 buah cerpen sebagainya. Tak apa muka 112 hingga 122. Intro, itu intro juga dia punya berjela-jela dia, kita tak tahu awal-awal lagi dia sudah tak ada fokus. Tak apa, itu saya harus bercakap. Lepas ni kalau nak hukum pun pula saya tak apa. Saya rela sebab saya pakai baju gemuk. Nama saya pun ada di baju ni. Tapi saya bercakap berterus terang lah Tak apa, bagus. Belajar. Cikgu jangan marah saya. Contoh, kita nak pindah rumah, kita pun nak kita tak rancang barang-barang untuk dimuat di dalam lori yang kita nak pindah, maka tak terancang lori tu jadi persen-persen. Begitu juga dalam fikiran kita. Kita nak beritahu semua macam kita nak pindah tu, sepatut barang ni letak kat sini, susun baik-baik, elok-elok. Mungkin satu lori yang sepatutnya muat. Tapi kalau kita letak semua satu lori, satu lori barang-barang kita nak pindah tu berkecamuk dalam lori itu. Apa fikiran kita? Okey, nanti sekarang kita bagi ubah bagaimana dia cara. Okey. Ayat lewah, kita kenal tadi, ada ayat lewah. Okey, muka surat 115, perkembangan ini dari kaca. Cara menulis masa. Okey, umumnya kalau kita tulis masa, kita kena tulis 10, nombor kalau tu 10, titik 2, 00. Dia tulis 10, titik 1, 00. 10, bertitik bernokta, titik 2 bernokta, 00. Bertindak Okey. Titik fokus bercerita. Watak utama tidak diletakkan pada cerita sebenar. Muka surat 118. Kalau saya dalam cerpen ini dimulakan cerita. Muka surat 118, cerpen dia 114, 112 hingga 122. Kalau saya 118 sepatutnya dimulakan cerita. Titik sentuh yang boleh mengembangkan cerita, sila hantar maklumat terkini. Sila hantar maklumat terkini anda. Mungkin anda boleh membantu Hakimi cuba memahami sebaiknya antaranya permintaan umur, sebab tak aktif dan sebab-sebab lain. Sudah 3 tahun Hakimi tak aktif dengan angkatan pertahanan awam, bla 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 bla. Titik fokus, titik turning point, titik sentuh untuk cerpen ini. Kalau dia mulakan di sini, lalu dia kembangkan dalam bentuk imbas muka atau imbas kembali, atau dalam bentuk yang berbagai-bagai, tanpa yang nak ditahu semua tu dia susun elok-elok. Saya rasa cerpen dia boleh terbaik juga. Bagaimana sampai elemen-elemen yang perlu kepada sebuah cerpen. Yang penting nanti kita beri contoh teori-teori yang menyokong apa yang saya katakan. Tak sebanyak lagi kita lalu Kalau saya lah, cerpen harus padat, setiap perincian harus menjurus kepada satu efek satu kesan yang berakhir pada kesan watak yang tunggal adalah watak tersebut. Oleh sebab itu, keekonomian keekonomian kata, sebuah puisi mengekonomikan kata-kata, cerpen pun mengekonomikan sebab dia cerpen cerita pendek. Walaupun kita nampak cerita panjang macam Fakti Membusu, tapi dia kepakaran dia sudah ada. Sebab Cikgu Amari kata dia tak apalah sebab dia sudah ada nama. Kita ada dua, mencipta nama dulu atau mencipta karya, mencipta karya atau mencipta nama. Kalau dia tu sudah ada nama dan kita tahu dia ada, mungkin dia ada kewibawaan dia ada begitu. Kalau kita pun ada kewibawaan macam Fakti Membusu, tak mustahil lah, tak apa. Tapi kita orang baru ni mungkin tidak sampai di situ. Sebagai salah satu keterampilan yang dituntut
bagi seorang Japanese, mana kita mengekonomikan lah. Ya, kita kena ada ayat yang dua kali guna pada kata sekali dia ulang lagi dalam tu, dia kita mengekonomi. Ketiga, khayalan terakhir. Audifre, Keraya, Tuan Citi, Mastaza Mi'atun. Ya, saya. Tuan kecil ya. Tuan kecil, dia ada. Ada. Oh, maaf, saya maaf Tak apa. Itu seharusnya padat dan padu, latar masa, tempat dan watak utama seharusnya bermula di situ. Di situ dia ada. Dia sudah tahu undang-undang, etika, barangkali dia sudah kaji, atau kebetulan, bawa sedang, tak tahulah. Okay. Setiap pengarang mesti ada satu rahsia yang perlu dirahsiakan. Okay. Demi memancing perhatian khalayak pembaca atau membaca untuk terus menggali makna kata yang ingin dikatakan dengan tulisan. Kita simpan rahsia. Yang kita nak beritahu tu, jangan terus beritahu. Kalau kita terus beritahu, tak ada makna. Macam cerita keboi, drama TV kita tengok, atau apa saja benda, apa saja, kita kena panas simpan. Kita kena kawal. Okay. Nanti saya beritahu teknik, cara nak simpan. Okay. Kita pergi ke cerpen ini dulu. Inilah yang dikatakan karya kreatif, sebab 20% realiti, cerita yang dibicarakan oleh itu 80 imajinasi, betul-betul dia imajinasi, dan selebihnya kreativiti ya. Alur cerita khayalan terakhir menambah hati dengan laras bahasa dan laras ilmu penulisan cerpen. Ya. Laras bahasa ni penggunaan bahasa kita. Kita nak guna bahasa tu kena ada ilmu. Katalah dia bidang sains, doktor, laras bahasa sains tu, dia lebih pakar, dia tahu nak betul. Kalau kita tidak dapat mengeksploitasi, kita tak dapat dia tak. Dan apa lagi watak-watak yang kita guna tu, orang tua, ada kita akan jumpa cerpen dia. Ayat yang berhujah tu tak masuk akal sebagai dia seorang kampung. Contoh, ini lama dah cerita benda ni, perkara ni lama dah orang bicara. Okey. Baik. Maklumat jujur dengan fakta benar, penulis bijak meletakkan sudut pandangannya. Ada sedikit kelemahan perlukisan perasaan, tamparan bertubi-tubi. Perlukisan pasal ini mungkin kalau saja sudah menjadi bombas atau bola. Tamparan bertubi-tubi, tamparan tu kalau boleh cari sikit, cari muka surat 125, kalau digantikan dengan cabaran rindu 125. Kalau saya ganti cabaran rindu. Kalau saya muka surat 125. Begitu juga ketika menyusun ayat dalam dialog muka surat 125. Abang, hakikatnya abang telah menyelamatkan. Dia sudah ulang 2 kali ya, muka surat 125. Okey. 125. Cerita ni dia mati. Bini dia tu mati kan. Dia mati tapi dia ni Mari dalam bentuk khayalan. Okey. Tapi tak tahu bini dia mati. Masih lagi saya ingin memurnikan perlukisan yang santun telah terganggu oleh sedikit ayat yang agak tidak sepatutnya berlaku. Kiranya penulis sedar yang kita perlu memberi rasa kepada kata-kata dengan rasa jiwa. Tulisan tulisan aksara jiwa kita. Contoh, sejak Zuhur dia memerhati ke halaman rumah untuk menyambut kepulangan Arif. Tetapi Maghrib yang muncul dahulu. Itu hebat tau. Arti ini dia simpan rahsia. Tetapi Maghrib muncul dahulu. Simpan rahsia macam mana? Orang yang ditunggu tak muncul. Itu simpan rahsia bagi saya. Dia mengangkat punggung, sudah kisah, mengangkat punggung tak apa, dengan berat hati, okey, dan melangkah ke tandas. Dengan unik dia, dengan lembut dia, dengan begitu dia dapat mengamati hingga Maghrib sampai dulu dia boleh rasa. Tapi ayat pengarang tu dia letak ke tandas untuk mengangkat wuduk, bukan nak buang air. Kalau boleh
kalau kita kena jaga situ, bukan jangan sebut ke tandas ataupun pergi ke untuk ambil wuduk tu. Pergi mengambil wuduk. Tandas tu. Mungkin kita kena beritahu benda yang jujur, tapi kita kena bijaksana. Okey. Muka surat 126, nyanyian, titik zikir. Iris, isterinya cukup buat isteri. Jasad 2 kali disebut jasad. Kalau sepatutnya kalau ganti kat lain pula dengan jasad tu 2 kali. Kita kena tahu bagaimana kita nak pembenaran kata. Boleh diganti tubuh. Muka surat 107 tu jasad diganti tubuh. Dalam dialog yang cukup romantis, pemergiamu boleh dibuang. Mu itu kaki saya. Mu tu kasar. Rupa-rupanya ada satu benda lepas tu saya jumpa. Saya tengok ikut kronologi ada susunan ayat dia. Alangkah murinya muka surat 128 ke halaman sekiranya disebut ke laman. Dalam konteks laman dengan halaman, dalam kita baca Gurindam, sebab dia kata muru merpati terbang 1000 hingga di seekor di tengah. Dia tak sebut halaman. Laman ni yang dalam dari segi penggunaan kata-kata ini cukup menyatakan sesuatu yang kasih sayang, romantis. Halaman tu luar. Lama ni sebab tu guna kata kita buat burung merpati terbang 1000 hingga seekor, dia tak kata di tengah halaman. Halaman, laman. Ingin mati di hujung kuku, ingin berkubur di tapak tangan. Mati di hujung kuku, berkubur di tapak tangan. Dia berkubur di tapak tangan. Okay. Menjadi sebelum ini penulis sudah sebut di halaman, alangkah lebih baik kali kedua laman. Itu maksud saya. Asyik di halaman. Laman tu dia lupa dah, dia tak sebut dah. Patut dia ubah tu. Kalau benda tu jauh, makin dekat. Okay. Kalau kita benda tu jauh, kita dekatkan benda tu. Okay. Sebab laman lebih menyantuni dari segi perkasihan. Okay. Ya, ternyata dugaan saya bahawa ketika membaca selitan mu dan mu itu adalah prolog, bukan dialog. Inilah yang dikatakan karya kreatif. Tahniah saya sebut payah. Odia Freya. Odia Freya dan sahabat yang mulia Tuan Mustaz Samihatun, Tuan Long, Tuan kecil Tuan Long Long Tuan. Tuan Long. Long Tuan kecil. Long Tuan kecil. Maaf. Muka surat 129. Hospital Selayar, sepatutnya hospital tersebut. Dia sebut hospital Selayar tadi. Sepatutnya hospital tersebut muka surat 130. Jam 2 titik 2 kali, sepatutnya tulis jam 2 titik. Tapi ini sesuai di dengan isu dan suasana semasa ketika kita dikelirukan oleh virus wabak terima kasih. Untuk maklumat saudara Hadi, Japan ni tempat pertama. Ya. Tak apa, saya kalau boleh saya tak baca pun laporan panel sebab saya takut dipengaruhi betul. Pemikiran saya untuk sesuatu. Okey. Memuncak terhadap kemasukan pendatang tanpa izin yang sukar dibendung dan menjejaskan usaha pengawal atau penularan virus yang bahaya dengan kita. Tahniah cerpen yang menarik dan berjaya membuat para pembaca meresap jauh ke dasar cerita dan persoalan. Dan saya membaca Al-Fatihah setelah membaca cerpen ini. Sebab saya kata 20% dia sudah melalui pengalaman 80, pengalaman yang real berlaku, tapi 80 imaginasi waktu dia rasa di belakang tu isi rantang tu. Dia pergi semula ke tempat kerusi tu, rupa-rupa dia sembahyang tadi, dia sudah dia pakai lara sembahyang tu. Selalu perasaan dia terlalu mengharapkan kepada isteri dia tu, betul dia boleh terima hakikat sebenar iblis dia telah mati. Jadi karya macam ni kalau kita dapat buat turning point yang cukup bagus. Benda yang ada memang wajarlah kalau dia dapat tempat pertama sebab dia telah meliputi karya kreatif. Okey. Okey, 4 apple hijau untuk ayah Asli Ibrahim.
Cik tak 7,5 hantar cerpen. halaman, muka surat 131 Ada puisi. hingga Saya tak 138. hantar puisi. Ada cerpen ya. Intronya semacam sertifikat sah. Bercakap benda yang betul-betul jujur. Ayah, watak dia, Haji Umar, tiada intro, terus kepada cerita. Tahun 1990, dia SM Pulau Pinang, keluarga Lee atau Azli, meraihkan anak dapat masuk universiti, konflik wang, kakak pinjam tak bayar, dia beli kereta tak bayar. Muka surat 133, ayah memang rapat dengan aku, dengan watak utama, wajar dijadikan intro sepatutnya. Kalau muka surat 133 itu, muka surat 133 pada saya lah. Muka surat 133, ayah, ayah memang, permulaan dia, ayah memang sangat rapat dengan aku. Dialah segalanya bagi aku. Adik-beradik sering cakap aku anak ayah. Sejak dari itu bla bla bla. Dia undur balik, dia kustai balik, dia pusing balik, hingga jadi seperti itu. Tak buang apa pun yang dia beritahu, tapi pandai je, pandai. Tadi benda tu patut imas muka lah. Tahu imas muka? Imas muka, kita tengok satu benda, kita rasa benda ni akan berlaku. Satu hari benda tu berlaku semua. Katalah kita tengok satu tapak kosong, kita bayangkan bangunan di sini. Kita pun bayang gini-gini ni. Lepas tu benda tu berlaku sungguh. Itu imas muka. Imas kembali, flashback, benda yang lama kita ambil mai dulu. Dua-dua tu ada peranan masing-masing. Mungkin dia kena ayah dia bayangkan dia masuk universiti ke apa, boleh bayangkan. Dia masuk universiti sungguh. Bagaimana ayah dia nak pergi? Ayah dia kena pergi seluar, lepas tu tekan pakai seluar buruk. Itu kesangkaruan. Lepas tu letak susung kesan pada ayah dia. Susung tak dia sakit macam mana, dia dapat berita macam mana. Itu seimbang. Kita itu pengarang, betul dia panggil, Zakbar panggil mengarang, mengubah, mengarang. Mengarang ni mengubah. Susung benang bunga tu, susung. Benda tu semua ada, tapi susung dia biar kuning kat mana, merah kat mana, bunga ni mana. Itu berkata kepada kalau saya lah muka surat tu, pembaziran ayah tak perlu lagi 2 kali diulang. Ayah betul-betul si ayah saja. Cuba cari dia. Ejaan Stadium Sultan Muhammad keempat. Dia pakai hitam begitu Yang itu etika dalam berkarya kena tulis dengan betul lah Bari perkataan ejaan salah. Sepatutnya baru. Muka surat 137. Back roboh ini kita ada konsep dia, teknik dia, ada cara dia. Dia betul kalau betul back tu menyatakan benda terjatuh lah. Meninggalkan aku. Bagi baik dia harus tulis meninggalkan kami. Umum kan dia ada keluarga, ada ayah, adik, ada abang, ada semua. Kalau dia asyik dua kali dia kata meninggalkan aku, dia sudah lupa bahawa orang lain pun ayah dia tinggal juga. Jadi sini dia tak sensitiviti dia. Dia macam dia makan nak tulis dah. Dia mungkin tak baca. Kata kita kan 1994 segulung ijazah. Daripada 1990 4 tahun. Ini betul-betul kisah benar Tapi kalau dia olah lagi, boleh olah lagi, tak salah tak salah boleh. 5 pilihan Azma Ibrahim. Muka surat 139 hingga 143, 5 halaman. Intro, perenggan kedua sebaiknya dijadikan intro. Okey, muka surat 139. Azma, siapa Azma saya tak tahu Muka surat 139. Okey, perenggan 2. Persekitaran yang begitu asing dan berbeza, menyesal aku bisi hati kecil Haning tidak terfikir pun sebegini hebat cabaran yang akan dihadapinya apabila berdepan dengan anak-anak istimewa. Lepas tu barulah pergi kepada benda lain. Itu benda yang apa dia jadi gitu. Orang pun nak tahu apa benda yang dia kata begitu. Bagi saya lah, contoh. Saya kena pergi, contoh lah, nak pergi terima, tak pergi terima tu soal lain lah. Okey. Tidak memberi perhatian kepada ejaan hudung, patutnya hidung. Semoga dia aja SEMU, sepatutnya SEMO. Kalau kita nak masuk tanding ke apa, kita harus berhati-hati. Ini markah. Menyatakan kita sudah tidak
macam abai macam tidak serius Okay. Ayat dialog dengan ayat melampau. Tak, tidak. Dialog tak. Kalau dalam kita nak tulis dalam ni tidak. Maksud sudah. Dah, nak, hendak, wak. Kena jaga kita dalam antara dialog saja kita boleh tulis dah makan. Kalau sudah makan tu kita kena tulis ayat melampau lah, kita nak menyatakan sesuatu dah. Okay. Baik. Ketujuh, bicara dinding. Faridah Abdullah. 6. Suku halaman muka surat 148 154. Intro amat lemah. Pembaziran malam. Berapa kali dia sebut malam? Muka surat 148. Awal-awal lagi. Bila kita buat awal-awal lagi sesuatu benda, orang tak menarik, tak minat, orang tak akan baca. Tapi kalau kita kena baca ni sebab kalau pengadil tu kena baca lah sebab nak adili. Sebab saya ni diminta untuk pas. Kena baca lah. Kalau tidak barangkali cari lah cara kalau saya tinggal sementara. Kalau patut kita boleh baca terus, tak tinggal. Itu sebab itu teknik dia bagaimana kita nak itu 148 maaf 148. Berapa kali malam? Malam ini tidak